Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. InsyaAllah hari ini kita akan belajar bab 5, iaitu kita akan menyentuh 5.1 dan 5.2. Okey, baik, kita akan melihat tentang pembentukan Malaysia. Jadi untuk pengenalan pembentukan Malaysia, ya, pada peringkat awalnya terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, okey, Sarawak, Sabah dan Singapura. Okey, ada 4. Pembentukan ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah negara. Jadi, pembentukan Malaysia menimbulkan pelbagai reaksi sebenarnya, daripada bukan sahaja penduduk tempatan tetapi juga daripada negara jiran. Jadi kita akan melihat reaksi negara jiran juga tentang pembentukan Malaysia. Oleh itu terdapat beberapa langkah yang terpaksa dibuat untuk menjayakan usaha pembentukan Malaysia, termasuklah menangani konfrontasi. Jadi kita akan lihat apa itu konfrontasi. Okey, mari kita lihat dulu intipati pembelajaran. Kita akan melihat tentang konsep gagasan Malaysia, kemudian perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Okey, perkembangan idea, ada kronologi sejak bila ada idea pembentukan Malaysia dan juga usaha. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Langkah pembentukan Malaysia, kemudian adanya perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia, juga adanya konfrontasi dan usaha menanganinya. Jadi ada 6. So pada hari ini kita akan sentuh dulu tentang konsep gagasan Malaysia dan juga perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Baik. Elemen kewarganegaraan yang kita akan dapati daripada topik ini ialah kepentingan berfikiran strategik untuk berjaya dalam kehidupan. Berfikiran strategik untuk berjaya. Kemudian kepentingan kesepakatan untuk apa? Kestabilan negara. Juga sikap kita yang menerima dan meraihkan idea serta pandangan yang berbeza. Okey. Jadi dan yang keempat, kepentingan sikap berwaspada terhadap anasir luar. Okey, apa kemahiran sejarah yang mungkin kita akan perolehi daripada topik ini? Iaitu adanya kronologi tentang idea pembentukan Malaysia, kemudian meneroka reaksi tempatan dan juga negara jiran. Kemudian ada interpretasi kandungan Perjanjian Malaysia 1963 dan juga pengisytiharan Malaysia 1963. Kemudian kita boleh membuat imajinasi langkah pembentukan Malaysia dan juga rasionalisasi tentang usaha menangani konfrontasi. Baik, mari kita teruskan kepada konsep gagasan Malaysia. Apa itu gagasan Malaysia? Gagasan Malaysia. Alright. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian disusuli dengan pembentukan Malaysia. Maksudnya selepas kita ataupun Tanah Melayu merdeka pada tahun 1957, 31 Ogos 1957, maka ada idea untuk pembentukan Malaysia untuk melahirkan sebuah negara yang berdaulat. Okey, jadi pembentukan ini sebenarnya memperlihatkan kerjasama tokoh daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Okey, dalam rundingan dengan kerajaan British. Kesepakatan antara semua pihak ini menzahirkan pembentukan Malaysia dan kemudiannya terbentuklah Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963.
Okey, mari kita melihat kepada idea gagasan Malaysia. Okey, idea gagasan Malaysia ni ialah konsep yang menggabungkan. Okey, menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Jadi antara idea lain yang pernah dilahirkan termasuklah Melayu Raya. Dulu pernah ada idea Melayu Raya. Siapa yang beri idea ni? Gerakan nasionalis. Sebelum Perang Dunia Kedua lagi, iaitu mereka mahu mendapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu daripada penjajah British, Belanda dan Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun idea ini tidak berjaya dilaksanakan. Kemudian bagi pihak pegawai British pula, pihak pegawai British, mereka mengemukakan idea penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam satu sistem pentadbiran dan ekonomi. Okey. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan pentadbiran British. Okey, yang ini penyatuan dia lebih kepada kepentingan British lah. Okey. Dan idea gagasan Malaysia yang dicadangkan. Okey, yang ini yang kita nak tahu ni, idea gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah menggabungkan 4 ini, iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura, serta Brunei. Ada 5 untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Okey, mari kita lihat ni negeri yang menyertai pada tahun 1963. Kita ada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, kemudian kita ada Sabah, ada Sarawak. Okey, jadi Brunei dalam cadangan sahaja, tetapi dia menolak untuk bergabung. Dia menolak untuk bergabung dengan Tanah Melayu dalam Malaysia.